KB Channel. Sekarang satu Malaysia dah kenal siapa Tan Sri Budi Hashim. Semua orang dah kenal dia. Semua orang nampak dia seorang yang sangat tamak dalam politik. Dia tak kenal kawan atau lawan. Yang mereka nak lawan rasuah, pembohong. Kita nak jelaskan ni. Mereka cuba nak mengalih perhatian rakyat, nak menggambarkan bahawa mudarat besar tu adalah Najib Razak dan Zahid Hamidi. Tapi kita ni Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran, betul? Kita boleh fikir. Adakah hari ini Najib dan Zahid yang merosakkan ekonomi negara? Adakah Najib dan Zahid yang menyebabkan hutang negara meningkat? Adakah Zahid dan Najib menyebabkan pelabur tak masuk dalam negara kita? Tak kan? Mana Zahid dan Najib bukan mudarat besar seperti yang digambarkan oleh Perikatan Nasional, terutama Parti Bersatu. Dan kepala otak mereka dari pagi, petang, malam, bangun pagi balik nak lawan Najib. Bagaimana? Nak lawan Najib, nak lawan Najib, nak lawan Najib, nak lawan Najib saja. Itu je perjuangan dia orang, tuan-tuan. Yang mereka bercakap, lawan Najib, 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 lawan Najib. Penatlah, tuan-tuan. Saya tahu, tuan-tuan, benda ni dia mudah besar sebab apa? Saya dah menyiasat dia. Saya masuk ke dalam sana. Siapa yang jatuhkan Tun Allah? Adakah Najib Razak? Adakah Zahid Hamidi? Siapa yang jatuhkan? Muhyiddin Yassin yang jatuhkan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Bayangkanlah, kalau kita tidak berjaya menyekat perkara ini, tentu Barisan Nasional sudah tinggal sejarah, sudah tinggal nama, tak nampak lagi bendera hati berkibaran di sana sini. Tentulah kita kena jadi angguk-angguk, geleng-geleng berketuakan seorang mudarat besar yang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bersama-samalah kita sedarkan rakan-rakan kita yang lain agar mereka dapat bezakan yang mana satu mudarat besar, yang mana satu mudarat kecil. Bagi mereka rakyat ni tak penting. Rakyat ni diminta ikat perut, janji kepada rakyat. Mereka kata bukan kitab suci. Hinanya rakyat di mata Bersatu ni, tuan-tuan. Marilah kita bersama menyokong Parti Barisan Nasional. Ini saja harapan yang tinggal kepada kita. Dan pilihan raya ke-15 ni, kalau kita tersilap pangkah lagi, bermakna musnah lah harapan anak-anak kita. Kita fikir, saudara, apa nak jadi dengan anak-anak kita? Apa nak jadi dengan anak-anak kita? Pakatan Harapan ni gabungan yang diwujudkan semata-mata nak lawan Najib, lawan Zahid. Sebab tu gabungan tu jatuh. Sopa juga Perikatan Nasional diwujudkan semata-mata nak lawan Najib dan lawan Zahid. Sebab tu mereka ditolak oleh rakyat. Sebab rakyat tak nampak idealisme yang diorang bawa, hala tuju yang diorang bawa. Mereka hari-hari bawa rakyat ni masuk dalam mahkamah. Hari-hari bawa rakyat ni dengan cerita Najib, cerita Zahid, cerita kluster mahkamah. Sampai negara kita ni rosak. Sedangkan kalau kita tengok betul-betul, adakah Bersatu tu parti yang elok sangat? Mereka mungkin berbangga. Mereka kata parti mereka tak ada kluster mahkamah. Dia kata macam tu. Dah tak ada awak, tak jadi kluster mahkamah. Kalau tidak awak, jadilah kluster mahkamah. Betul, tuan-tuan. Sebenarnya mereka nak lawan rasuah, pembohong. Kita nak jelaskan di sini. Bersatu tu adalah mudarat yang paling besar dalam politik Malaysia. Bersatulah mudarat paling besar. Wujudnya Pakatan Harapan DAP lahirnya daripada idea Bersatu. Hancurnya Mufakat Nasional kerja Bersatu. Wujudnya Perikatan Nasional lahirnya daripada Bersatu. Wujudnya Angkatan Lompat Parti hasilnya daripada perjuangan Bersatu. Itu cerita dia. Mana Bersatu tu adalah mudarat besar. Yang hapuskan GST siapa dia? Bersatu. Sebab Tun Mahathir Perdana Menteri dari Bersatu. Beliau yang menghapuskan GST, betul? Betul? Hutang negara meningkat zaman bila? Zaman Bersatu jadi Perdana Menteri. Aset negara berkurangan zaman bila? Zaman Bersatu jadi Perdana Menteri. Hutang negara bertambah tinggi zaman bila? Bersatu jadi Perdana Menteri. Cukai korporat dinaikkan zaman bila? Zaman Bersatu jadi Perdana Menteri. Maknanya, itu maksud saya, Bersatu tu mudarat besar dalam negara kita. Walaupun mereka cuba nak mengalih perhatian rakyat, nak menggambarkan bahawa mudarat besar tu adalah Najib Razak dan Zahid Hamidi.
Tapi kita ni Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran, betul? Kita boleh fikir. Kan? Adakah hari ini Najib dan Zahid yang merosakkan ekonomi negara? Adakah Najib dan Zahid yang menyebabkan hutang negara meningkat? Adakah Zahid dan Najib menyebabkan pelabur tak masuk dalam negara kita? Adakah Zahid dan Najib menyebabkan kekurangan bekalan makanan dalam negara kita? Kenaikan harga barang-barang makanan, kan? Barang-barang pembinaan dan sebagainya, kan? Adakah Zahid dan Najib menyebabkan pengangguran meningkat dalam negara kita? Tak kan? Mana Zahid dan Najib bukan mudarat besar seperti yang digambarkan oleh Perikatan Nasional, terutama Parti Bersatu melalui cyber troopers mereka, ataupun kita gelar mereka singa sarkas, seperti saudara kita ni, adik Muhammad Syafiq Abdul Aziz. Itu cerita dia. Tapi saudara, kalau saya nak meyakinkan seekor lalat bahawa madu itu lebih manis daripada sampah, saya rasa mustahil saya mampu lakukan. Kan? Saya tak mampu nak meyakinkan seekor lalat tentang kemanisan madu. Dia tetap nak cari sampah juga. Terserahlah kepada mereka, saudara. Mungkinlah kan, falsafah yang saya guna tu agak dalam, tapi taklah seteruk. Mereka kata itik patah kaki, ya saudara. Dan sekarang tuan-tuan, bila kita kata bersatu ni mudarat besar, kan, tentu dia akan sentiasa mencipta mudarat yang lebih besar untuk negara. Contoh perancangan Muhyiddin untuk bersatu dengan Pakatan Harapan DAP, kan? Maknanya dia nak mencipta mudarat yang lebih besar lagi dari mudarat pilihan raya yang ke-14. Itu cerita dia. Mereka ni melambat-lambatkan bubar parlimen sebab apa? Sebab mereka sedang merancang untuk mewujudkan mudarat yang lebih besar di pilihan raya ke-15. Mereka sedang nak mencatur undi rakyat, kan? Mereka nak catur undi rakyat yang menyokong PH, undi rakyat yang menyokong PN, untuk disatukan mudarat besar tambah mudarat besar jadi mudarat besar kuasa 2, tuan-tuan. Dan seandainya agenda parti mudarat besar ni berjaya, tentulah dia akan bawa satu kemudaratan yang paling besar kepada negara, terutama kepada sektor ekonomi negara, sektor kewangan negara, sektor industri negara, sektor petroleum negara, sektor pertanian negara, dan yang lain-lain. Saudara-saudari, dulu zaman Barisan Nasional, kebergantungan bajet negara hanya 10 ke 12% saja kepada petroleum. Makna kita bergantung cuma 10 ke 12% kepada Petronas. Tapi hari ini, saudara, disebabkan kemudaratan besar yang dibuat oleh Bersatu ni, kebergantungan ekonomi negara kepada Petronas meningkat semula ke paras yang sangat tinggi, maybe 30 ke 40 %. Ini contoh dia. Jadi bersama-samalah kita sedarkan rakan-rakan kita yang lain agar mereka dapat membezakan yang mana satu mudarat besar, yang mana satu mudarat kecil. Dan Bersatu ni sangat hebat, dia boleh mempengaruhi pemimpin-pemimpin yang lama dalam politik. Contoh bagaimana mereka berjaya mempengaruhi Tuan Guru Hadi Awang yang dulunya bersama dengan kita sepentas, seperjuangan, seperhimpunan. Mereka berjaya pengaruhi Tuan Guru Hadi Awang sehingga Tuan Guru Hadi Awang pun melihat kita ni itik patah kaki umpama mudarat besar. Bersatu tu gading betul lompat parti wira negara. Sedangkan Tuan Guru kita sendiri pernah kata yang lompat parti itu adalah monyet ketika wakil-wakil rakyat PAS meninggalkan PAS dan membentuk Parti Amanah Negara bersama dengan DAP. Tuan Guru Hadi Awang kata yang lompat parti itu monyet. Tapi kerana hari ini dipengaruhi dengan helah-helah muslihat mudarat besar Bersatu ni, Tuan Guru Hadi Awang mengatakan lompat parti adalah wira negara. Tuan nampak kan? Daripada monyet boleh bertukar kepada wira negara. Hebat tak permainan yang dimainkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mana Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang aktor yang cukup hebat, pelakon yang cukup hebat. Kita layak bagi dia medal, gold medal kepada beliau. Sebab apa? Lakonannya sangat hebat.
Tapi dululah. Sekarang satu Malaysia dah kenal siapa Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semua orang dah kenal dah. Kan? Semua orang nampak beliau seorang yang sangat tamak dalam politik. Dia tak kenal kawan atau lawan. Bagi dia dalam politik ini, kawan bukan selama-lamanya kawan, lawan bukan selama-lamanya lawan. Kan? Dia boleh bercium mulut dengan DAP yang dia kata macam-macam dulu. Kan? Dia boleh berkawan dengan parti PAS yang pernah dia kata parti ajaran sesat suatu masa dulu. Hebatnya Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Dululah. Dulu orang tak perasan. Dan bayangkan Tun Abdullah, Perdana Menteri Malaysia yang kelima, bapa bumi hijau Malaysia, orang yang banyak mengubah nasib kita, menaikkan gaji kaki tangan awam 30%, kenaikan yang paling tinggi dalam sejarah kemerdekaan kita. Siapa yang jatuhkan? Siapa yang jatuhkan Tun Abdullah? Adakah Najib Razak? Adakah Zahid Hamidi? Siapa yang jatuhkan? Muhyiddin Yassin yang jatuhkan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Sebab apa? Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi sayangnya dia tidak terpilih sebagai Perdana Menteri, cuma dipilih semula oleh Datuk Seri Najib sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Itu cerita dia. Dan kesabarannya tak panjang. 11-9 tahun di bawah ketua bernama Najib Razak, beliau mula membuat onar, mencetuskan peperangan saudara dan cuba merampas kedudukan Presiden UMNO, pengerusi Barisan Nasional dan Perdana Menteri Malaysia dengan cara menghasut dan mengucar-kacirkan UMNO, sehingga menyebabkan hampir berpecah belah dan kita kalah di Pilihan Raya ke-14 berpunca dari Muhyiddin Yassin. Dia dipecat sebab apa? Sebab agenda dia tu nak rampas kuasa tu. Dan kita boleh kukuhkan lagi hujah kita pada malam ni, bagaimana dia meneruskan agendanya, mengkhianati Tun Mahathir, mengkhianati Anwar Ibrahim, dengan menjatuhkan Pakatan Harapan, menarik keluar berbelas-belas MP dari PKR, disokong pula daripada MP-MP yang lompat parti daripada UMNO, dan akhirnya beliau berjaya mempengaruhi Mufakat Nasional melalui pemimpin PAS, dan pemimpin PAS mencadang beliau sebagai Perdana Menteri, dan ketika itu PIN UMNO tidak ada pilihan menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Dan hampir-hampir Bersatu berjaya masuk ke dalam Mufakat Nasional dengan menggunakan pemimpin PAS, tapi tidak berjaya. Dan hampir-hampir komponen-komponen Barisan Nasional yang berpaki menyertai Perikatan Nasional, tapi kita berjaya sekat. Yang bersama dengan perjuangan ini, dia tahu bagaimana kita bersama-sama menyekat komponen-komponen Barisan Nasional dari menyertai Perikatan Nasional. Bayangkanlah, kalau kita tidak berjaya menyekat perkara ini, tentu Barisan Nasional sudah tinggal sejarah, sudah tinggal nama, tak nampak lagi bendera kati berkibaran di sana sini. Tentulah kita kena jadi angguk-angguk geleng-geleng berketuakan seorang mudarat besar yang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tahu tuan-tuan, benda ni dia mudarat besar sebab apa? Saya dah menyiasat dia. Saya masuk ke dalam sana. Perjuangan mereka cuma nak lawan Najib, lawan Zahid saja. Dalam kepala otak mereka dari pagi, petang, malam, bangun pagi balik nak lawan Najib. Bagaimana nak lawan Najib, nak lawan Najib, nak lawan Najib, nak lawan Najib saja. Itu je perjuangan dia orang, tuan-tuan. Kalau nak minta mereka bercakap pasal perjuangan Abata, maka tak boleh cakap pasal perjuangan Abata. Yang mereka bercakap lawan Najib, 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 lawan Najib. Penatlah tuan-tuan. Ini semua berpunca daripada mudarat besar bersatu. Tuan tengok hutang negara kita yang tinggi, hutang jangka masa pendek yang tinggi. Tuan bayangkan, semuanya berpunca daripada bersatu. Tuan tengok aset-aset negara berkurangan, semuanya berpunca daripada bersatu. Bersatu telah rosakkan seluruh sistem demokrasi yang diamalkan di dalam negara kita. Tuan tengok sistem perundangan kita.
bagaimana mereka boleh melantik seorang pemain politik PKR sebagai pengarah SPRM, Miss Latifah Koya, bagaimana mereka boleh melantik seorang peguam negara yang terang-terangan berat kepada API dan pernah menjadi peguam bela kepada Mendian Chimping. Tuan bayangkan, nampak tak? Mereka rosakkan sistem percukaian negara dengan menghapuskan GST, mereka menaikkan cukai korporat negara, mereka menyerbu syarikat-syarikat multinational enterprises from China, sehingga kerajaan China terasa hati. Mereka bergaduh dengan negara India, sehingga negara India enggan membeli hasil sawit kita ketika itu. Mereka mencetuskan berbagai-bagai peperangan semata-mata kerana apa? Kerana nak memiskinkan kita. Bagi mereka rakyat ni tak penting. Rakyat ni diminta ikat perut, janji kepada rakyat, mereka kata bukan kitab suci. Hinanya rakyat di mata Bersatu ni, tuan-tuan. Inilah Bersatu, tuan-tuan. Dan hari ini saya harap kepada rakan-rakan yang masih lagi menyokong Perikatan Nasional, tinggalkanlah mudarat besar tu. Marilah kita bersama menyokong Parti Barisan Nasional. Ini saja harapan yang tinggal kepada kita. Dan sebab pilihan raya ke-15 ni, kalau kita tersilap pangkah lagi, bermakna musnah lah harapan anak-anak kita. Kita fikir, saudara, apa nak jadi dengan anak-anak kita? Apa nak jadi dengan anak-anak kita? Apa nak jadi? Kerja tak ada sekarang. Anak-anak kita bersemangat, orang yang bijak pandai, kebanyakannya tamat universiti, betul, tapi peluang pekerjaan tiada yang sepadan dengan kelayakan pendidikan dia. Mana mereka akan dapat kerja yang bukan kelayakan. Tentu pendapatan mereka kecil, bagaimana mereka nak membina keluarga? Tentulah sukar. Bagaimana mereka nak menjaga anak-anak mereka yang bakal dilahirkan nanti, cucu-cucu kita nanti? Tentulah sukar. Mananya kalau kita berfikir secara mendalam, kita tak boleh lagi memberi satu undi pun kepada mudarat besar Bersatu. Okey, tuan-tuan. AB